Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Bertemu kembali bersama Cikgu Intan di dalam channel. Okey, Cikgu Intan, Cikgu Matematik anda. Baik. Sekarang, okey, mesti tertanya-tanya kan nak belajar apa? Baik, hari ini Cikgu nak mengajar tajuk matriks. Operasi asas matriks. Ada yang kata, aduh tak faham lah Cikgu. Topik ni susah lah. Okey, jangan risau. Okey, topik ni sebenarnya senang sahaja. Okey, yang perlu adalah perhatian dan juga kefahaman kamu. Cikgu akan ajar step by step sehingga kamu faham. Okey, baik. Kita tengok slide yang dah cikgu sediakan ini. Okey, tajuk kita nak belajar hari ini, operasi asas matrik, iaitu pendaraban dua matriks. Okey, operasi asas matriks, mendarab dua matriks. Bagaimana kita nak mendarab dua matriks? Baik, kita tengok situasi yang cikgu bagi ini. Ini berdasarkan buku teks. Kamu boleh rujuk di dalam buku teks. Baik, ini adalah jualan kipas angin pada bulan Mac. Okey, sebanyak 16 kipas berdiri, 18 kipas shilling dan 11 kipas dinding yang dijual di kedai, 5 kipas berdiri, 10 kipas shilling, 4 kipas dinding yang dijual dalam talian. Okey, katakan komisen untuk jualan setiap unit kipas berdiri, kipas shilling dan dinding ialah RM25, RM30 dan RM20. Bagaimana anda menghitung jumlah komisen yang diperoleh daripada jualan di kedai dan di dalam talian? Okey, baik. Sekarang kita tengok macam mana penyelesaian dia. Okey, ini jumlah komisen yang kita dijual di kedai. Okey, iaitu 16. Kita darabkan dengan komisennya RM25 tambah 18 kipas shilling darab dengan komisennya RM30 tambah 11 kipas di dinding darab dengan RM20 komisen, jumlahnya sebanyak RM1,160. Okey, komisen yang diperoleh daripada jualan dalam talian 5 kipas berdiri darab dengan komisennya RM25 tambah 10 kipas shilling darab dengan komisen RM30 tambah 4 kipas dinding darab dengan 20 komisennya, jumlahnya 505. Okey, ini penyelesaian secara biasa. Okey, jadi jumlah komisen yang diperoleh dalam bentuk matriks kita boleh buat mewakili matriks K 25, 30, 20. Ini adalah kita tulis dalam bentuk matriks komisennya. Jadi tengok macam mana kita nak selesaikan dalam bentuk matrik. Okey, tengok. Kita anggapkan P. P adalah kipas berdiri shilling dinding yang dijual di kedai dan juga dalam talian. Okey, kita nak darabkan dengan komisen. Okey, tengok contoh. P darab dengan K. Jadi kita buat macam ni. Ini adalah matriks P darab dengan matriks K. Macam mana kita nak darab? Okey, sebelum tu kita kena tahu peringkatnya. Okey, peringkat P adalah 2 darab 3. 2 baris darab 3 lajur. Matriks K, 3 baris darab 1 lajur. Okey, jadi 3 ni kita boleh potong sebab dia sama. Jadi matrik yang akan terhasil nanti adalah matriks peringkat 2 darab 1. Okey, jadi kita kena buat macam ni. Okey, kita nak darab secara kotak. Macam mana? Tengok ya. Kaedah ni diajar oleh Cikgu Z kepada cikgu dan sekarang cikgu ajar pula kepada kamu. Okey, kita bina. Okey, di sebelah matrik di sebelah kanan kita buat naik atas. Okey, kemudian kita bina garis melintang menegak. Macam ni. Okey, baik. Sekarang kita nak darab. Okey, bila kita darab matriks, kamu kena ingat. Orang pertama dengan orang pertama. Okey, 16. Kita darab dengan 25.
Okey, jumlahnya 400. 18 darab dengan 30. Okey, kemudian kita tulis 540. 11 darab dengan 20. Okey, kemudian kita dapat 220. Okey, dalam ni jumlah hasil darab kita jumlahkan. Hasil darab tadi tu kita dapat. Okey, ini adalah jumlah jualan dan komisionnya sebanyak RM1,160. Okey. Kita kira komisen yang kita terima online pula. 5 darab dengan 25. Okey, 10 darab dengan 30. 4 darab dengan 20. Okey, jadi kita kena tulis jumlah dia seperti ini. 5 darab 25, 125. 10 darab 30, 300. 4 darab 20, 200. Jadi kita jumlahkan hasilnya. Okey, sebanyak 505. Jadi macam mana kita nak tulis dalam bentuk matriks? Okey, kita akan tulis seperti ini. Matriks peringkat 2 darab 1. 1160, 505. Ingat ya, mesti letak dalam kurungan. Okey, kerana ia melibatkan matriks. Okey, ini kesimpulannya. Okey, katakan tadi A, peringkat matrik A, M darab N. Peringkat sebagai matrik B, N darab P. Nampak tak N kat tengah-tengah ni? Okey, N baris dan juga lajur ni adalah baris. Ini lajur bagi A. So, kedua-dua ni di tengah ni mesti sama. Okey, kalau tak sama kita tak boleh darab. Jadi, matrik peringkat A darab B yang terhasil adalah M darab P. Okey, tengok contoh ya. Okey, matriks A katakan M darab N dan B peringkat dia N darab P, maka penerapan A, B boleh dilakukan. Peringkatnya adalah A darab B, M darab P. Jadi kat sini ni mesti sama. N ni kena sama. Tengah-tengah ni. Kalau tak sama, kita tak boleh darab. Okey, tengok contoh. Okey, kita nak tentukan sama ada matrik tersebut boleh didarab ataupun tidak. Okey, contoh pertama. Peringkat matriks pertama adalah 2 darab 1. Okey, di sebelah kiri. Matrik di sebelah kanan, peringkatnya 3 darab 1. Jadi, tengok kat tengah-tengah ni. Sama tak? Ya, tak sama. Jadi, kita tak boleh darab sebab bilangan lajur dan baris dekat tengah ni tak sama. Jadi, kita tak boleh darab. Yang kedua, okey, peringkatnya 1 darab 2. Di sebelah kiri, di sebelah kanan, 1 darab 3. Okey, tengok di tengahnya sama tak? Tak sama. Jadi, kita masih tak boleh darab sebab bilangan lajur dan baris matriks ni tak sama. Okey, tengok contoh satu lagi. Peringkatnya adalah 1 darab 2. Di sebelah kiri, di sebelah kanan 2 darab 1. Okey, tengah-tengahnya sama. Jadi kita boleh darab tak? Ya, boleh. Sebab bilangan lajur dan baris di tengah-tengahnya sama. Jadi kita boleh darab. Yang keempat, matriks 2 darab 2. 2 darab 2. Dekat tengah-tengah ni sama kan? Okey, jadi kita boleh kita boleh darab sebab nampak tak yang merah ni? Tengah-tengah ni sama, jadi kita boleh darabkan. Okey, jadi tengok kita boleh darab tak matriks ni? 3, 4 dengan 3, 8 matriksnya. Peringkat, okey, tentukan peringkat dia dulu. 1 darab 2, 2 darab 1. Okey, nampak kat sini? Okey, di tengah ni sama. Jadi kita boleh darab. Jadi macam mana kita nak darab? Baik, cikgu tunjukkan contoh dekat sini. Okey. Di sebelah kiri, kita letak di sini. Di sebelah kanan, kita naikkan di atas. Seperti ini. Kemudian, kita bina garis melintang dan menegak. Okey, kita darabkan. 3 darab 9.
Maaf, 3 darab 3, 9. 4 darab 8, 32. Jadi kita jumlahkan, kita dapat 41. Okey, macam mana kita nak tulis dalam bentuk matrik? Tengok Okey, matrik yang terhasil adalah 1 darab 1. Jadi kita tulis 41 sahaja. Satu nombor sahaja. Okey. Tengok contoh kedua. Peringkatnya 2 darab 1 dan 1 darab 2. Kita buang 1 tu, kita akan dapat matriks peringkat 2 darab 2. Jadi macam mana nak buat? Okey, tengok. Ya, contoh. Di sebelah kiri kita letak, kekalkan. Di sebelah kanan kita letak di atas. Macam ni. Kemudian bina garis melintang. Bina garis menegak. Kita darabkan. Okey. Sekarang nampak tak 3 sahaja yang ada kat sini. Okey, di tepi 3 tak ada nombor. Okey, nampak di sini. Hanya 3 saja. Di baris ni, nampak baris ni. Di belakang 3 ni tak ada nombor. Di sini pun, yang menegak ni pun tak ada nombor. Hanya ada 1 sahaja. Jadi kita darab sahaja. Negatif 3 dengan 1. Kita dapat negatif 3. Negatif 3 darab 4. Negatif 12. 6 darab 1. 6. 6 darab 4, 24. Baik. Macam mana kita nak tulis dalam bentuk matriks? Okey. Negatif 3, negatif 12, 6, 24. Seperti ini. Kita tengok contoh satu lagi. Okey, baik. Ada 2 matriks, 2 darab 2 dan 2 darab 2. Jadi matriks yang akan terhasil nanti adalah peringkat 2 darab 2 juga. Okey, baik. Macam mana nak darab? Tengok. Kita letakkan seperti ini. Di sebelah kanan kita letak di atas. Bina garis melintang dan menegak. Seperti ini. Baik. Kemudian kita darabkan. 1 darab 0. 0. 3 darab 1. 3. Kita tambahkan. 3. 1 darab 2. 2, 3 darab negatif 6, negatif 18. Kita tambahkan. 2 tambah negatif 18, kita dapat negatif 16. 4 darab 0, negatif 2 darab 1. Okey, kemudian jumlahnya adalah negatif 2. 4 darab 2, 8, negatif 2 darab negatif 6, okey, positif 12. Okey, jumlahkan. Terdapat 20. Jadi macam mana nak tulis dalam bentuk matriks? 3, negatif 16, negatif 2, 20. Mesti dalam kurungan sebab dia adalah matriks. Baik, tengok contoh jika nak mencari nilai X dan Y. Okey, ini contoh yang cikgu ambil dalam buku teks. Baik, tengok. Macam mana kita nak lakukan cara mendarab secara kotak. Bina garis melintang dan menegak. Okey, kemudian kita darabkan 6x darab 2, 12x, negatif 5 darab 1, negatif 5. Kemudian 6x darab 3, 18x, negatif 5 darab 4, negatif 20. Okey, macam mana kita nak tulis? 12x tolak 5. 18x tolak 20. Okey, kita tak boleh tambah terus sebab negatif 5 tu tak ada x. Jadi kita kena kekalkan. Okey, tengok. Ini adalah dalam buku teks. Penyelesaian dalam buku teks sama juga. 6x darab 2 di sini. Negatif 5 darab 1 di sini. Okey, tambahkan. 6x darab 3 di sini. Tambah negatif 5 darab 4 sini. Okey, tengok jawapan yang terhasil adalah sama. 12x tolak 5, 18x tolak 20. Okey, kemudian kita kena samakan jawapan yang kita dapat ni dengan jawapan yang diberi. Kita susunkan seperti ini. Okey, kemudian kita kena bandingkan unsur-unsur yang sepadan. Okey, tengok. 12x tolak 5 sama dengan 7.
Kemudian kita selesaikan secara algebra. 12x sama dengan negatif 5 kita bawa ke sebelah kanan. Kita tambahkan. Jadi 12x sama dengan 12. So x ni 12 ni adalah 12 darab x. So kita pindahkan ke sini. Maksudnya 12 bahagi 12. X akan dapat 1. Okey. Kemudian unsur yang seterusnya 18x tolak 20 sama dengan 1 tolak y. Kemudian kita gantikan nilai kita dapat tadi x sama dengan 1 dalam persamaan. Kita gantikan tempat x dengan 1. Kemudian kita darabkan. 18 darab 1, 18 tolak 20 tolak 1. Okey, 1 ni cikgu bawakan ke sebelah kiri. Okey, kemudian kita selesaikan. Negatif 3 sama dengan negatif y. Dan cikgu darabkan semua dengan negatif 1. 3 sama dengan y ataupun y sama dengan 3. Okey. Baik, contoh seterusnya adalah contoh yang melibatkan penyelesaian masalah. Okey, jadual ni menunjukkan unit saham yang dibeli oleh Khairil dan Mahmud. Okey, Khairil dia beli 5,000 unit saham A, 4,000 unit saham B. Mahmud pula beli saham A 2,000, saham B 6,000. Seunit saham A nilainya RM1.50. Seunit saham B 82 sen. Jadi kita nak hitung pelaburan Khairil dan Mahmud. Macam mana kita nak kira? Okey, kita kena keluarkan saham ni dalam bentuk matriks. Macam mana? Keluarkan sahaja. Seperti ini. Kita letakkan kurungan. Kemudian kita bawakan ke sebelah bawah untuk melakukan pendarapan ya. Okey, seperti ini. Kemudian kita keluarkan saham unit A dan B seperti ini. Seunit saham A RM1.50, saham B 82 sen. Kita bawakan ke sebelah. Jadi kita darabkan. Macam mana kita nak darab? Okey, kita buat bentuk yang cikgu ajar tadi, bentuk kotak. Kita letakkan RM1.50 dan 82 sen di sebelah atas. Bina garis melintang dan menegak. Okey, sekarang kita darab. 5,000 darab RM1.50, 7,500. 4,000 darab 82 sen, 3,280. Kemudian kita jumlahkan. Kita dapat RM10,780. Okey, kemudian 2,000 darab RM1.50. 6,000 darab 82 sen. So, kita dapat 3,000 dan 4,920. Kita jumlahkan. Kedua-duanya kita dapat 7,920. Ini adalah jawapan bagi pelaburan yang Khairil dan Mahmud. Okey, jumlah pelaburan mereka. Jadi, macam mana kita nak tulis dalam bentuk matriks jawapannya? Okey, tulis macam ni sahaja. Letak kurungan 10,780. 7,920. Okey, kamu dirujuk buku teks muka surat 53. Okey, sekiranya kamu masih tak faham macam mana mendarab kotak ni. Okey, cikgu tunjuk sekali lagi. Ini adalah matriks 2 darab 2. Jadi, jawapannya pun adalah matriks peringkat 2 darab 2 juga. Okey, tengok contohnya macam ni. Kamu buat. Okey, ingat. Di sebelah kanan kamu kena naikkan ke atas. Okey, seperti ini. Kemudian bina garis melintang, garis menegak. Okey, 2. Darabkan ya. 2 darab dengan 1. Tambah 3 darab dengan 4. So, jumlahnya. Okey, 14. Kemudian, 2 darab negatif 2. Tambah 3 darab negatif 1. Kita tambahkan. Kita dapat negatif 7. Okey. 1 darab 1 tambah 5 darab 4. Kemudian kita jumlahkan. Kita dapat 21. 1 darab negatif 2 tambah 5 darab negatif 1. Okey. Kemudian kita tambahkan. Kita dapat negatif 7. Okey. Kita letak jawapannya. 14, negatif 7, 21, negatif 7.
Okey, kita tengok satu lagi contoh. Okey, ini matriks 3 darab 2 dan 2 darab 3. Okey, matriks yang akan terhasil nanti adalah matriks. Okey, tengok macam mana nak darab. Naikkan di sebelah kanan ke atas, bina garis melintang, garis menegak. Okey, kita darabkan. 1 darab 2 tambah 3 darab 1. Kita akan dapat 5. 1 darab 3 tambah 3 darab negatif 2. Jumlahnya negatif 3. 1 darab 4 tambah 3 darab 1. Kita dapat 7. 4 darab 2 tambah negatif 1 darab 1. 7. 4 darab 3 tambah negatif 1 darab negatif 2. 14. 4 darab 4 tambah negatif 1 darab 1. 15. 2 darab 2 tambah 0 darab 1. Kita dapat 4. 2 darab 3 tambah 0 darab negatif 2. Kita dapat jumlahnya 6. 2 darab 4 tambah 0 darab 1. Kita dapat jumlahnya 8. Okey, kita tuliskan matriksnya. 5, negatif 3, 7. 7, 14, 15. 4, 6, 8. Okey. Macam mana? Senang tak? Senang je kan? Mudah sahaja. Baik, sekiranya kamu tak faham, kamu boleh ulang, tengok sehingga kamu faham. Baik, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like and share. Dan kita jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like and share.